Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita dengan sama-sama rokok dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama kita berpeluang lagi meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah perbincangan kita pada malam ini kita teruskan perbahasan kitab Hidayatus Salikin. Sambungannya masih lagi pada perbahasan anggota yang keempat iaitu perut. Perbahasan anggota perut. Sambungannya berkaitan dengan perbahasan ini hukum syarak terbahagi dua. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Hukum syarak terbahagi dua. Ini rentetan perbincangan berkaitan dengan sumber makan minum kita yang mesti dijaga oleh kita semua. Takut-takut di sana terlibat dengan perkara yang haram, takut-takut terlibat dengan makan minum daripada sumber yang haram ataupun yang syubhah. Maka rentetan daripada perkara tersebut dimuatkan kepada kita berkaitan dengan hukum syarak terbahagi kepada dua, supaya setiap landasan halal dan haram, perintah dan larangan itu biarlah datangnya daripada syarak, jangan daripada pandai-pandai kita sendiri, daripada nafsu kita sendiri. Biar halal haram tu daripada syarak, biar halal haram tu ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena macam tu. Kita tengok hukum syarak terbahagi dua. Ketahuilah bahawa hukum syarak itu terbahagi kepada dua bahagian. Dua bahagian ada. Yang pertama, hukum yang harus. Hukum yang pertama iaitu hukum yang harus, hukum yang jawaz, harus. Hukum yang kedua, hukum yang terlebih utama iaitu hukum yang afdal. Kita nak cerita dua perkara ni malam ni. Dua perkara ni belum tentu habis kita cerita ni. Hukum yang harus itu dinamakan hukum syarak yang zahir. hukum yang harus, hukum yang jawaz itu
dinamakan hukum syarak yang zahir, iaitu kebanyakan amalan para ahli fiqh, para fuqaha. Yang zahir ni biasa kita tengok di bawah pengamalan siapa? Bawah pengamalan para ahli fiqh, bawah pengamalan para fuqaha. Ahli fiqh tu bahasa kita, bahasa kita dipanggil fuqaha. Dan hukum yang terlebih utama ataupun yang terlebih afdal itu dinamakan hukum orang batin. Kalau tadi hukum yang harus, hukum yang diamalkan oleh para ulama fiqh, pasal dia ambil hukum tersebut dengan cara zahir. Manakala hukum yang lebih utama, lebih mendalam, lebih terperinci, dia bukan ambil kira dalam bab zahir saja, bahkan dia ambil kira dalam bab batin. Dan hukum yang terlebih utama, yang terlebih afdal itu dinamakan hukum orang batin. Hukum orang batin, iaitu yang dinamakan oleh sekalian orang sufi. Maknanya ni hukum ni dipegang oleh siapa? Para ulama sufi ataupun pengamal ataupun dia panggil ahli tasawuf. Tasawuf ni dia tak tengok pada zahir semata-mata. Walaupun zahir nampak okey dah, tapi dia selidik lagi sikit, dia mendalam sikit. Kalau fiqh tengok tanda halal ada okey lah kan, sapu je lah kan. Bertahun-tahun tanda halal ada, tengok kan, kaji ada DNA babi, ada DNA khinzir kan. Dah berapa lama dah tu kan, anak kita, cucu kita dah berdarah daging dah dengan coklat benda dulu. Tu nama pun susah nak sebut kan. Dah berdarah daging kita. Ada tanda halal tak? Ada. Tapi semak, maka keluar satu natijah tercemar dengan DNA babi. Jumpa kat mana tu? Jumpa dia ambil secara rawat, secara rambang. Di mana? Di Petropam, di pasar raya. Ambil buat kajian, tengok-tengok ada DNA babi ataupun khinzir. Khinzir tu babi lah tuan-tuan. Babi tu khinzir lah. 2 kali 5, 5 kali 2. Benda sama. Cuma nak suruh bunyi sedap, bunyi Arab sikit, kita sebut khinzir. Tapi kalau nak suruh bunyi Melayu, bunyi panas sikit, kita panggil babi. Kasarlah sikit tuan-tuan. Tak apalah, ala kuliah tu balik bahasa je. Kalau tengok pada hukum zahir, boleh makan tak sebelum tu? Pasal kita tengok pada zahir, ada tanda halal makan kan? Pasal kita takkan nak pergi tengok satu persatu dekat kilang tu macam mana. Betul tak? Kita sebagai pengguna biasa, tak payah selidik panjang lebar. Tengok ada tanda halal, tengok dijual di permis jualan yang dihandle oleh umat Islam. Pada zahirnya barangan yang diniagakan itu ialah barangan yang halal. Zahir tu kita cerita tu. Kalau ikut fiqh boleh makan tak? Boleh ambil tak? Boleh beli, boleh makan, boleh niaga. Kalau ikut hukum fiqh. Tetapi kalau kita cerita hukum batin, kalau kita cerita hukum orang yang nak betul-betul nak jaga hubungan dengan Allah, kalau kita cerita berkaitan dengan perbahasan ulama sufi, perbahasan berkaitan ulama tasawuf, maka tak cukup dengan cara kita tengok ada tanda halal, bahkan kita kena selidik. Dia ada alamat, kita kena telefon. Mana tempat dia? Kena tengok. Pasal nak jadi makan minum kita, nak jadi darah daging kita tu. Tapi sapu bersih dah. Sapu bersih dah. Dah, kalau ribut tersebar dalam Facebook, dalam WhatsApp, lepas tu tak ada siapa nak beli kan? Tak ada siapa nak beli. Lala sekali Jakim buat keluar balik tidak tercemar pula. Pelik kan. Lumayan tarik tali gitu tuan-tuan. Saya tuan-tuan tak beli dah. Memang pernah beli sebelum ni. Tak tahulah hak tercemar ke, hak tak tercemar ke. Yang penting kita dah makan benda tu. Wallahu a'lam kita dah makan babi ke belum.
Yang penting kita istighfarlah, mohon ampun pada Allah Taala pasal kita tengok pada zahir. Zahir yang tercatat. Kalau rasa gelap perut tu, tu ada cam tu. Susah nak ingat ni apa benda bersebab ni. Nak kata tengok aurat, aurat bukan mahram, dok tengok. Apa benda ni? Tengok besar kemungkinan adalah terlibat sikit banyak tu. Kalau berat nak bangun solat subuh tu, semak balik adalah tempiah sikit banyak dengan benda-benda begini. Betul tak ni? Kena ambil kira tuan-tuan. Tapi kita nak cerita malam ni berkaitan dengan dua hukum ni. Hukum yang zahir dan hukum yang batin. Yang zahir ni hukum yang harus dilihat, pengeluaran hukum itu berasaskan zahir. Batin yang diamalkan oleh para ulama sufi, oleh ulama tasawuf ataupun ulama batin, maka dia pasti sebelum tindakan satu-satu perkara pastikan dengan penyelidikan secara terperinci. Pasal nak jadi makan minum, pasal takut-takut dia jadi darah daging kita, takut-takut dia menjadi penyebab rahmat Allah Ta'ala jauh daripada kita, pasal takut-takut kita ni jadi bahan bakar api neraka Allah Ta'ala. Tu yang kena selidik sangat. Sebab tu kita ni tuan-tuan, jangan rasa cukup sekadar belajar ilmu fiqh. Jangan rasa cukup sekadar belajar fiqh. Kena belajar juga tasawuf. Ni kitab kita ni asas dalam pengajian tasawuf. Asas ni. Peringkat mubtadi. Peringkat orang yang baru-baru mula nak belajar, dia panggil. Walaupun depan kita ni bukan mula belajar 60 umur, tapi tak apa, kita mula. Tak ada masalah. Maknanya khusus untuk orang awam biasa. Pasal tu ramai ustaz-ustaz baca kitab ni di masjid surau kan. Pasal tu label masyarakat awam. Dia tak baca hak tinggi-tinggi. Takut-takut silap faham, lepas ni tak datang masjid. Lepas ni tak datang surau, main solat pakai niat kat rumah. Dia kata hak solat kat masjid tu kulit, dia kata. Habis tu kalau dah main kulit isi tu tak lama tu. Hak solat kat masjid kat surau tu ikut imam tu kulit. Hak kita ni kat mana? Kat rumah tu isi. Kalau kira main kulit isi macam ni tuan-tuan, nak isi ke nak kulit kita? Kalau main kira kulit dengan isi macam ni tuan-tuan, kalau durian, kulit tu berduri tuan-tuan, isi. Isi macam-macam rasa. Kalau kena musang king tuan-tuan, terbaiklah rasa dia. Nak isilah kita tuan-tuan. Sebab tu orang yang tidak faham tahap label pengajian tuan, tak ikut anak tangga, dia akan terpesona dengan kesesatan yang sedang dilalui ketika itu. Dia anggap orang awam macam kita ni, kulit laka tu, apa benda bertungkuh lumung, panas pun dia pergi masjid, hujan pun pergi masjid, pergi surau. Yang kita ni Allah Ta'ala tengok benda hati, duk main kulit isi macam tu tuan-tuan. Tu sebab tu kita ni tuan-tuan, janganlah nak cepat sangat belajar ni, jangan nak laju sangat. Sampai satu hak kalau terlampau laju tuan-tuan, dia tinggal orang lain. Tinggal orang lain, ingat-ingatkan kita tu memang duduk depan dah. Rupa-rupanya lalas sekali duduk kat mana kita? Duduk belakang sekali sebenarnya rupa-rupanya. Kita ingat, kita laju ni pasal kita lompat anak tangga. Rupa-rupanya tuan-tuan, kalau kita jatuh dan kita ketinggalan lebih jauh daripada orang awam biasa tuan-tuan. Sebab tu kena mengaji ni biar ada guru, nak mengaji ni biar ikut label. Kebiasaannya dengan anak tangga yang pertama, 2, 3 dan seterusnya lah. Moga-moga dengan susunan tata tertib tersebut tidak mendatangkan fitnah pada kita. Biar kita macam, biarlah lambat pun, tak apa. Biar habis umur kita macam ni, tak apa tuan-tuan. Biar habis umur kita dalam keadaan duduk sibuk dengan kuliah maghrib, duduk sibuk dengan kuliah subuh, duduk sibuk dengan menguruskan surau masjid. Tak apa, biar. Daripada kita sibuk dengan urusan-urusan yang menjadi penyebab kita lebih jauh daripada rahmat Allah, sekalipun kaya raya, tidak ada erti di sisi Allah Ta'ala. Tak apa, biar duduk dalam suasana macam ni. Biasa-biasa. Nak kata kaya, tak kaya. Senang dia panggil. Senang. Nak kata miskin, tak miskin. Maknanya, kita senang, hidup senang. Hubungan dengan Allah Ta'ala boleh ulang alik masjid kira-kira tu. Pasal ramai orang kaya
Yang tak ada sakit, tak ada demam, belum tentu boleh menjelma di masjid. Belum tentu. Sebab tu tuan-tuan ni semua ni tak ketinggalan seorang ni, semua insan-insan pilihan Allah Ta'ala belaka. Masuk saya lah, tunjuk orang saya. Kalau Allah Ta'ala tak pilih, saya pun tak ada depan ni. Termasuk saya sekali. Allah Ta'ala pilih tuan-tuan. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau bukan dengan kasih sayang Allah, mana tempat kita ni? Pasar malam. Pasar malam ke, sate station ke, sekincang ikan bakar ke, macam-macam lah pergi. Nak seronok kan? Kita fikir macam tu. Malam tadi saya di Shah Alam. Lepas kuliah orang ajak pergi makan mi udang, dia kata. Ustaz, jom kita pergi. Kita ni ikut orang ajak tuan-tuan lah. Janji halalan thayyibah. Pergilah kita. Pergi-pergi. Kata bukan setakat udang ni kata ni. Ketam pun ada ni dalam ni. Makan. Pukul berapa balik? Pukul 2 pagi. Sampai rumah. Kata penat macam ni tuan-tuan. 2 pagi. Bukan 2 pagi. 2:30 pagi tuan-tuan. Kita ni dengar malam Jumaat lagi. Dia ajak pergi makan mi udang. Mi udang pun nak makan. Malam Jumaat pun nak ra'i. Banyak benda tuan-tuan kita kena fikir. Lepas makan mi udang, dia kata, Ustaz, ada orang sakit. Pula dah kata ni, cari penyakit lah kau ni kata ni. Ada orang sakit. Tak tahu dia nak jerat kita dah, tak tahu dengan mi udang. Lepas makan mi udang, dia kata, jom kita pergi berubat orang sakit. Kebetulan Ustaz dah ada sini, kita pergi berubat orang sakit. Pergi lepas di Setia Alam, pergi di benda nama situ. Meru, tahu situ? Meru. Tu. Masuk ke situ, saya pun tak tahu. Kalau orang tinggal situ memang tak boleh balik. Duduk situ lah, jawab dia. Pukul 2:30 pagi balik sampai rumah tuan-tuan. Semua tu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Dalam bab makan minum, dalam bab apa saja, semua Allah Ta'ala pilih kita, tapi berasaskan benda. Pilihan tersebut berasaskan usaha dan ikhtiar kita. Kalau kita usaha ke arah nak melibatkan diri kita dengan masjid, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi taufik dan hidayah kita sehingga kita jadi tetamu Allah di masjid, di surau, di dalam majlis ilmu. Tapi kalau kita usaha ke arah melarakan diri kita, maka kita kemungkinan duduk di tempat-tempat yang seronok dengan makan minum, seronok dengan lagu-lagu, tu dia jadi macam. Sebab tu semua ni berlaku ni tuan-tuan bukan semata-mata dengan pilihan Allah juga, tapi dengan kehendak kita tuan-tuan, yang kita dah usaha ke arah belajar, kita faham sebelum ini, maka Allah Ta'ala bagi kedudukan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana kita usaha, kita tahu dah baik buruk, maka kita usaha nak perbaiki diri, Allah Ta'ala bagi ruang pada kita, ruang terbaik. Balik pada perbahasan kita. Hukum yang kedua tadi, hukum yang terlebih utama ataupun lebih afdal itu dinamakan hukum orang batin, iaitu yang diamalkan oleh sekalian orang sufi. Ni cara pembawakan ini pembawakan ahli sufi, para ulama tasawuf, orang-orang hak terlibat dengan tasawuf. Dan kerana inilah Imam Al-Ghazali yang dirahmati Allah berkata, "I'lam anna ma huwal aslu fi hadzal babi syai'ani. Ahaduhuma hukmus syar'i wa zahiruhu, wathani hukmul wara'i wa haqiqatuhu. Fa hukmus syar'i an ta'khuza ma ataka mimman huwa zahiruhu salahun, wa la tas'alu illa an tatayaqqana annahu ghasabun aw haramun bi'ainihi. Wa hukmul wara'i an la ta'khudha syai'an min ahadin hatta tabhatha anhu ghayatal bahthi wa tastaqsiya ghayatal istiqsa'i annahu la syubhata fihi bihalin wa illa fataruddahu." Ini Imam Ghazali bagi tahu pada kita kaedah kita nak bawa diri kita dalam kehidupan di dunia ini.
Nak susung kehidupan harian kita supaya tidak terbabah, dia panggil. Supaya tidak tersasar daripada saluran yang sebenar. Yang digariskan pada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui syariat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam. Yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Garis panduannya Imam Ghazali bagi tahu, ketahuilah bahawa asal bab ini yakni bab yang membicarakan halal dan haram. Asal perbahasan ni dia kata, duk cerita benda, duk cerita pasal halal dengan haram, dua perkara ni. Bicara halal dan haram itu ada dua perkara. Yang pertama hukum syarak dan zahirnya. Hukum syarak dan zahirnya. Fiqh. Dan zahirnya. Zahirnya. Kedua, hukum warak dan hakikatnya. Sebab tu kita ni, hukum pada umum perbicaraan, hukum ni dia ada hukum syarak, hukum warak. Hukum syarak dia tengok pada zahir, okey, alhamdulillah. Hak warak ada selidik. Selidik. Kerana benda? Kerana nak jaga dalaman kita. Kalau makan nasi kat rumah, dia panggil makan nasi juga kan? Betul tak? Betul kan? Tapi kalau kita makan nasi dekat kedai tu, makan nasi juga kan? Sama-sama kenyang kan? Cuma beza makan nasi kat rumah, siapa masak? Isteri kita masak. Dengan penuh keikhlasan, kerana nak layan suami terbaik dia buat. Kerana nak layan anak-anak terbaik dia buat. Kerana kena isteri ni dia betul-betul jaga. Nak ambil, dia nak masak ni dia ambil wudu. Walaupun nak masak ni kena ambil wudu tak? Tak payah, bukan nak solat tu. Tapi nak jaga supaya diberkati. Dia ambil wudu. Masa basuh beras, basuh ikan, basuh sayur, dia berzikir. Dia berzikir benda. Nak suruh lembut hati suami. Nak suruh lembut, bukan lembut benda lain, hati suami dengar elok-elok. Hati suami tu jadi lembut, biar dengar azan tu biar tahu tindakan dia. Tu tahu tak ni? Biar lembut hati suami, hati anak-anak. Dia baca benda, dia baca ya latif, ya latif sambil-sambil masak. Sambil-sambil basuh beras, sambil-sambil basuh potong sayur dan seumpamanya, dia berzikir. Dia berzikir. Dengan penuh pengharapan, penat lelah ketika itu, nak bagi makan pada siapa tu? Pada suami, pada anak-anak, di samping diri sendiri. Maka kalau itulah cara bawanya, berkat tak? Keberkatan itu sedang dihidangkan kepada kita. Tuan-tuan, saya nak buat bandingan ni. Jangan marah pula ni, siapa hak jenis peminat kedai mamak ke restoran tom yum ke benda, jangan marah. Ni saya nak cerita hak mana lebih aula, kan kita tengah mengaji ni. Nak marah bendanya. Kita tengah mengaji ni. Okey. Hak tadi satu lepas hak rumah. Hak ni hak restoran. Tak kira restoran mamak ke, apa ni, tom yum ke. Restoran tom yum mana-mana tak kira. Hak tu kalau tuan-tuan pergi makan kenyang tak? Kenyang, kena bayar. Kena. Hak rumah pun kita bayar juga kan? Kita bayar juga, cuma kita beli barang mentah. Kita bayar dalam keadaan mentah, kita balik proses sendiri. Betul tak? Hak ni kita bayar hak dah siap. Okey. Di kedai ni tuan-tuan, tujuan dia berniaga tadi nak benda? Nak untung. Nak untung ni kadang-kadang tuan-tuan, memang hak Nabi bagi tahu di sebalik perniagaan itu adalah keberkatannya. Pasal 9/10 daripada sumber pendapatan tu daripada mana? Niaga kan? Niaga. Dan kadang-kadang di tempat perniagaan ni, nak tarik orang ramai datang. Lebih lagi nak tarik orang-orang muda. Dia bagi pelayan-pelayan hak dedah aurat. Buka aurat. Buka rambut. Pakai apa ni, baju adik. Tak cukup saiz. Baju adik, seluar adik dia pakai. Bertukar. Kita pergi pasal benda, pasal daya tarikan tadi. Di samping makan minum, seronok. Halwa mata, halwa telinga kan? Telinga ni dia pasang lagu kan? Macam biasa je ni. Telinga tu dengar. Mata tu tengok boleh lihat.
Kadang-kadang nak suruh cita rasa tu memang betul-betul memukau. Kadang-kadang dia letak benda-benda yang kiranya tak sepatut kita makan. Dia letak situ kan. Kadang-kadang, ni bukan semua masuk kadang-kadang ni. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Bukan semua. Nak jaga betul. Masa saya mengaji di pondok dulu, antara benda yang Tok Guru tak bagi kita makan, Ajinomoto. Kau sini peminat Ajinomoto lah kau? Ajinomoto Tok Guru tak bagi makan. Pasal apa tak bagi makan Ajinomoto? Lalu ada seorang pelajar tu, dia ambil Ajinomoto, dia bagi lekat semut, mati semut. Biar betul. Betul, mati semut. Mati semut. Bagi makan Ajinomoto, mati semut, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan gigi sakit, gigi berlubang, ni bukan nak jual ubat ni. Gigi berlubang, sakit tak tahan dah. Telan Panadol tak jadi. Makan ubat tak jadi. Ambil benda, ambil Ajinomoto, tuan-tuan masukkan dalam tempat berlubang tu. Hilang sakit. Tapi risikonya gigi jadi rapuh. Rapuh gigi, tuan-tuan. Nampak benda tu? Hak kita duduk seronok makan minum hari ni, antara bendanya satu sudutnya sedap lah, perasa kan. Tapi satu sudut yang lain, itu antara benda yang bahaya pada diri kita, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi dalam bab ingatan kita. Ingatan kita jadi susut dengan sebab benda-benda macam ni. Okey. Bercampur aduk dengan benda-benda macam tu. Tu satu, hak tu syar'i lagi tu. Walaupun ada kesan sampingan sikit. Kadang-kadang tuan-tuan, kedai hak kita pergi tuan-tuan, menjadikan kita seronok nak pergi je kedai tu. Kedai lain tak boleh. Kedai tu je nak pergi. Ada jenis tu. Ada jenis tu. Dia kata sebut kata kedai, kedai tu je dia nampak. Sebut kata nak makan, kedai tu je dia nak pergi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita telah terpesona dengan cara kaedah penundukan yang tidak syar'i. Mana dia? Pelaris-pelaris yang digunakan tidak syar'i. Tidak syar'i kadang-kadang ada, tuan-tuan. Di setengah-setengah kedai. Maka ni walaupun sama-sama kenyang, dari segi sudut keberkatan di rumah lebih aula kita nak cari keberkatan. Kerana benda diyakini, tuan-tuan, orang yang masak tadi tidak ada kepentingan kecuali untuk bagi layanan terbaik kepada ahli keluarga. Di restoran, dengan hala tuju nak tarik pelanggan supaya terus datang. Dengan hala tuju supaya masakan yang dimasak itu masakan yang paling sedap atas dunia ni. Dia nak buat. Dengan hala tuju supaya orang datang sekali, datang lagi kali kedua dan seterusnya. Motif sebenar ialah nak berniaga, tuan-tuan. Bila mana sebenar nak berniaga, wang ringgit semata-mata, kadang-kadang hak paling kita kena jaga, hak paling kita kena selidik benda yang tidak syar'i tu. Perkara yang tidak syar'i tu hak paling kita takut sekali. Melibatkan benda-benda yang kotor. Ni. Hak ni kalau kita mengaji tasawuf, hak ni dulu dia bincang ni. Walaupun sedap dah, walaupun kenyang dah, tapi dia tengok dari segi sudut pengurusan dia. Bersih ataupun tidak. Bersih zahir, bersih batin. Dua nak bersih ni. Bersih zahir ni dari segi sudut dia, basuh apa semua sekali okey dah. Hak batin ni ada tak perantaraan makhluk halus yang diguna pakai dalam urus niaga tersebut. Tengok balik, selidik. Hak tu sampai penyelidikan sampai level tersebut tu, hak tu dia panggil ilmu yang masuk dalam bab hukum warak, dia panggil. Sebab tu bagi orang yang betul-betul warak, dia makan kat kedai rak. Dia tak makan kat kedai. Kecuali kedai-kedai yang terpilih, diyakini. Dia tahu dia ni selalu duduk dalam majlis ilmu, lalu dia buka kedai. Nasi campur ke, goreng pisang goreng ke, tak kira. Dia tahu kita ni orang masjid, kita tahu cara penampilan kita macam mana, cakap kita macam mana, pakaian kita macam mana. Kita pergi kok. Kita pergi dengan sebab kita tahu dari segi sudut keyakinan kita, si fulan ini ialah orang yang baik pada hukum zahirnya. Pergi lah. Tapi kalau kita tak kenal batang hidung, belum tentu kita nak pergi.
Maknanya bagi orang yang betul-betul nak jaga tuan-tuan, jangan sekadar nak melepaskan hawa nafsu makan minum semata-mata. Kita kena selidik. Bab tu hukum warak, walaupun sama-sama kenyang, dia tidak akan makan kecuali benda tu jelas dengan sejelas-jelasnya, ianya diyakini halalan tayyiba, zahir dan batinnya. Tu. Tapi ramai orang semak sampai tahap tu tak? Tak jumpa hari ni tuan-tuan. Main order je kita ni. Habis bukan kita sini, kita tempat lain lah. Sini bagus, nampak jernih belaka muka ni. Ni muka orang beriman dia panggil. Jangan main serbu je. Tengok ramai, pergi kita. Ramai tu kadang-kadang tuan-tuan, pasal apa ramai? Hak tu hak kita kena selidik balik. Tuan-tuan pergi tengok satu kedai. Ramai tuan-tuan. Kedai ni tak ramai. Faham tak ramai? Walaupun sedap juga sini, tapi tak ramai orang pergi sini. Tuan-tuan pergi baca benda. Kena bacalah ayat-ayat tertentu tuan-tuan. Antara hak tuan-tuan kena baca, lagi tajuk sikit boleh? Boleh tak boleh pun boleh juga, tengok macam mana. Baca benda. Nak tambah sikit. Itu hari saya dah bagi sikit kan? Saya buat ulangan yang itu hari, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Jangan sampai makanan baru baca. Sebelum sampai tu sebelum sampai makanan tu baca. Lepas tu baca benda. Baca laqad ja'akum. Terus sampai akhir ayat lah. Daripada surah At-Taubah ayat 2 terakhir. Tengok sendiri. Boleh? Lepas tu tambah lagi satu hak saya tak sebut sebelum ni, iaitu baca liila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif ila akhiril ayat. Baca 3 perkara tadi. Tapi jangan baca hari tu. Hari tu baru nak baca. Jadi tak? Tak jadi. Kena baca bila lagi? Kena baca tiap-tiap kali lepas solat, supaya kita ni bebas daripada segala jenis penundukan melibatkan makan minum dan seumpamanya. Baca lepas solat. Lepas solat tu baca 3 kali ke 7 kali ke ulang-ulang hak tadi tu. Pagi-pagi baca 3 kali bismillahirrahmanirrahim la yadurru tu, sabit pada hadis tu. Petang 3 kali lagi. Baca 3 bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Lepas tu kita baca laqad ja'akum. Lepas tu kita baca surah Quraisy, liila fi Quraisy. Baca 3 perkara tu, insya-Allah tuan-tuan, kalau ada benda-benda yang melibatkan sihir, santau dan seumpamanya, insya-Allah kita dibebaskan oleh Allah Taala daripada segala bentuk perkara tersebut. Nak buat macam mana tu? Sebelum makan, tuan-tuan tengok dalam air. Tengok dalam air. Tiup dalam air, tiup dalam bekas pinggan mangkuk kita. Tuan tengok dalam air, kalau nampak bayangan kita, minumlah air tu. Kalau tak nampak bayangan, tuan-tuan tak payah minum air. Satu lagi kaedah, kalau tuan-tuan rasa air tu besar gelas ni, pegang gini. Kalau air panas, dia jadi sejuk. Kalau air sejuk, dia bertukar jadi panas. Mana rasa? Bawah. Ni, cara pegang macam saya pegang ni. 3 depan, 1 belakang, ibu jari, anak jari duduk di bawah. Kalau air panas, dia rasa sejuk di bawah. Kalau air sejuk, dia rasa panas di bahagian bawah. Faham tak ni? Kena faham ni benda ni. Pasal saya Allah, kesian masyarakat kita tuan-tuan. Kadang-kadang kesian tuan-tuan. Macam-macam kita jumpa. Siang malam ada je. Hak ni macam ni, hak ni macam ni. Hak ni mutah darah, hak ni mutah lendir. Macam-macam ada. Tu saya cerita ni supaya berhati-hati tuan-tuan. Lebih-lebih lagi anak-anak kita di bangku sekolah. Makan je kerja dia kan. Jumpa beli je dia, tak kira. Tak kira dah tuan-tuan. Saya banyak terlibat dengan benda-benda macam ni. Melibatkan pelajar-pelajar APT, kita tengok kesian. Rupa cantik. Kelulusan hebat ni. Peringkat rendah. Tapi di peringkat APT, dah. Lingkup dah. Pasal benda-benda macam ni, tu saya bagi tahu pada mak ayah sini ni, supaya balik bagi tahu pada anak masing-masing, supaya jangan kena dulu barulah cari tu cari ni, baru kita nak ni. Tapi kalau dah kena, nak buat macam mana kan? Tapi ni kaedah awal kita panggil sebagai
nak tutup ruang. Buat macam tu. Okey, sebelum kita minum, seboleh-bolehnya pusing 2 kali. 1, 2. Pinggang pun sama juga. Pusing. Kalau tak ada apa-apa, makanlah kita. Tapi biasa kalau kita jenis kuat amalan, makanan yang kita ada tidak akan sampai pada kita. Memang dia jatuh dalam perjalanan biasanya. Kadang-kadang dia jadi macam mana? Sampai pada tempat kita. Kita ni kadang-kadang nak betulkan kerusi tapi terkena tangan kita ni. Jatuh gelas ni. Kan? Nak betulkan kerusi, kena pinggang kita. Tumpah nasi ni. Baliklah jawab dia. Tapi kena bayar dulu sebelum balik. Pasal kita ada dah. Kan? Banyak berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang pecah. Pecah gelas. Raka gelas. Gelas raka. Pinggang kadang-kadang terbelah 2. Ni semua tu Allah Ta'ala nak bagi pertolongan pada kita dengan sebab kaedah jalan tawassul kita melalui ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah ditinggalkan oleh para alim ulama kepada kita. Maka kita kena buatlah dengan kaedah yang syar'i ni. Ni siap bawa tangkal lah, itulah, keris kecil lah, besar lah, macam-macam ada. Saya naik benih dah tuan-tuan. Jumpa macam-macam. Kita berobat orang. Kadang-kadang kata macam ada benda pelik kat dia ni. Ada benda apa ni dalam ni? Dia tak ada benda, Ustaz, tak ada benda. Dia tak nak bagi tahu, dia ingatkan kita tak tahu. Kita ni bukan ahli nujung, cuma kita boleh tahu, boleh rasa. Kalau orang tahu duduk kat mana, kita tak tahu pun, cuma rasa tak? Rasa. Lala sekali kita tekan-tekan, dia keluar. Ustaz, benda ni. Dia keluarkan keris kecil. Besar ni. Kecil dalam sarung. Kain kuning pula tu. Kacau tuan-tuan. Kita meremang bulu roma tengok keris duduk dalam kain kuning. Pelik nampak. Kita buat lagi, tengok-tengok, ada benda-benda yang menghalang. Ada lagi ni, ada apa lagi ni? Tak ada benda, Ustaz, satu ni je. Allah. Dia nak bohong kita tuan-tuan. Kita tekan. Allah, Ustaz ni macam tak percaya je. Kata memang saya tak percaya. Duduk tak lama, keluar lagi satu. Minyak benda ni. Ni minyak pengasih, Ustaz. Aduh, kacau. Saya tak guna minyak pengasih pun ramai juga orang perempuan nak kat kita tuan-tuan. Tak guna minyak pengasih, duk baca Quran macam tu je kita. Jaga solat, doa pada Allah Ta'ala, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Ramailah orang nak kat kita. Ni duduk jadi samsing kampung dusung, siapa duk nak? Lepas tu duk main keris lah. Duk main minyak pengasih lah. Kemiang gunung ledang lah. Wah, kata penak-penak saja ni. Jumpa belaka tu. Jumpa belaka ni, tuan-tuan. Zaman hari ni semua ni. Jumpa ni. Tak mengaku awal-awal, tapi kita tebuk sikit, kita tekan sikit, tambah-tambah dia sakit. Memang bagi tahu lah jawab dia. Tu zaman hari ni. Sebab tu kita tuan-tuan kena ambil hukum warak selain daripada hukum syarak. Hak zahir tu kena ambil yang warak juga. Kena selidik lebih lagi zaman kita hari ni. Kecuali hak memang kena pasti dah. Memang kena pasti. Kita kena. Si fulan bin si fulan ni orang yang ahli masjid, ahli surah, ulang lik masjid, ulang lik surah berjemaah. Tahu halal haram pasal dia duduk dalam majlis ilmu. Kita pun tengok zahir dia, tak payah fikir panjang dah macam tu. Kena macam tu. Jangan main mudah. Kecuali pergi tempat-tempat tertentu kita tak kenal pasti, buat macam saya bagi tahu tadi. Paling-paling tak ada bismillahilladzi la yadurru tu saja. Paling-paling tak ada. Tapi kalau seelok-eloknya 3 yang saya sebut tadi, buat. Insya-Allah kita selamat tuan-tuan lah. Selamat. Okey, tengok. Kedua tadi, hukum warak dan hakikatnya, yakni hakikat syarak dan batinnya. Maka hukum syarak itu ialah engkau ambil barang yang datang kepada engkau daripada seorang yang daripada zahirnya soleh. Hukum syarak dia tengok, kalau orang bawa satu perkara pada kita, dia tengok orang yang bawa tu dulu. Tengok dia ni macam mana? Dia ni soleh. Tu kata pakaian, pergaulan dia, penampilan harian dia macam mana.
tengok zahir itu bagus, maka boleh ambil tak? Ambil lah. Kalau ikut pada hukum syarak, tengok pada zahir itu bagus, maka ambil lah. Dan engkau jangan bertanya melainkan jika engkau yakin harta itu dirampas atau nyata haramnya. Tengok zahir je. Tengok zahir, orang yang bawa tu orang baik-baik. Tengok pada plastik hak dia bawa tadi, kalau barang tu hak dia beli ada tanda halal, tak payah tanya dah. Ambil lah. Tu hukum syarak macam tu. Boleh? Tak payah tanya. Takut-takut Allah. Dia kata dia ni pergi kuliah sekali, ajak makan kat rumah ni tanya, kau apa ni guna duit ni buat beli beras ni, ambil kat mana duit ni? Macam mana? Macam tak percaya kat kita pula. Tanya lebih-lebih. Air ni datang daripada mana ni? Takut-takut jadi benda lain pula. Maknanya kita kena ambil. Kalau dah tengok pada zahir tu baik, maka tak payah tanya panjang lebar, makan jalah ketika itu. Kecuali memang kita ni syak wasangka. Selalu kita lalu ke kawasan kedai ni, tengok-tengok dia duduk beratur kedai nombor tu. Dia ada kedai nombor kat sini? Tak ada dah. Baik tak ada. Kita lalu situ, tengok-tengok dia beratur situ. Kita kena tanya dia, duit yang buat makan kenduri ni duit tikan nombor ke? Duit hasil daripada sumber pendapatan yang halal? Hasil daripada yang halal. Kena tanya situ. Kalau kita keliru, tapi kalau tak ada kekeliruan tersebut, tak payah, makan je lah. Tapi kalau keliru, tanya ketika itu. Dan kalau kita yakin harta benda itu haram, maka kita tak boleh makan ketika itu. Kita yakin benda waliknya memang dia ni sumber pendapatan dia ialah daripada sumber haram, maka tak payah makanlah kita ketika itu. Tak payah makan. Takut-takut dahlah dia terlibat dengan benda macam tu, dengan kita lingkup, tuan-tuan. Tak boleh tunduk dengan perkara tersebut. Okey. Tu hukum syarak. Maknanya tengok zahir, luluh, ambil lah. Kecuali zahir tu nampak ada gambaran tak betul dia, maka tutup kes. Tak payah makan. Seterusnya, dan hukum warak itu bahawa engkau jangan mengambil sesuatu daripada seseorang sehingga diperiksa dengan bersungguh-sungguh. Nak ambil satu-satu perkara daripada seseorang, kena tanya dulu, kena periksa dulu, selidik dulu sungguh-sungguh. Dan sehabis-habisnya, kena bersungguh-sungguh bahawa sesuatu itu tiada syubhat di dalamnya. Tengok, mula-mula sekali kita nak sumber tersebut tidak ada terlibat dengan perkara syubhat. Syubhat ni benda halal tidak, haram tidak. Pelik kan syubhat. Syubhat ni benda yang nak kata halal tak halal, nak kata haram tidak haram. Duk di awang-awangan, tak jelas dia panggil. Nak makan benda macam tak nak makan. Pasal Nabi bagi tahu barang siapa yang jaga diri daripada perkara syubhat ni, dia elok diri daripada syubhat, maka dia ketika itu menyucikan, membersihkan dirinya dan menyucikan agamanya. Kita nak macam tu, kita nak bersih diri kita dan kita nak pastikan kita dapat restu Allah dengan hidup kita, makan minum yang bersih tadi. Kena selidik sehabis-habisnya bahawa sesuatu itu tiada syubhat di dalamnya dengan segala keadaannya. Selidik mula-mula sekali, jangan sampai terlibat dengan perkara syubhat. Dan jika bukan demikian, engkau kembalikannya. Dan jika bukan demikian, engkau kembalikannya. Dan jika bukan demikian, engkau kembalikannya. Kalau kita selidik, tengok-tengok, tak luluh, tak payah ambil lah kita. Selidik, tak luluh. Nak makan? Tak boleh. Menanggung risiko kita. Bagi balik ketika itu. Okey, ni hak betul-betul nak jagalah. Tapi sekarang ni sapu je, tuan-tuan. Main sapu je hari ni. Tak dapat dia pergi merayu. Contohnya dalam bab berim. Berim kan? Dia kata tahun lepas saya dapat, ustaz. Tahun ni saya tak dapat. Apa dia pergi mana? Apa ni? Lembaga hasil belah mana dah?
Duduk sini ni. Pindah dah. Belakang tu. Tu. Dia pergi beratur lembaga hasil panjang tu tuan-tuan. Panjang macam sardin jadi pasal benda tu. Rayuan. Rayuan pasal tak dapat. Berapa? 300, 3 peringkat. 3 peringkat. Tapi bagi orang yang warak, dia nak tak ni? Ni saya nak cerita hukum warak ni. Bagi pada hukum syarak, pasal kita tak tahu sumber tu datang daripada mana, sumber tu datang daripada pihak kerajaan, dia bagi pada kita. Kerajaan ni macam-macam sumber kan. Hak halal ada, haram pun ada. Bercampur lauk, bercampur gaul habis. Maka pada hukum syaraknya, dengan sebab kita tak tahu benda tu datang daripada mana, kita tengok pada zahirnya memang daripada orang yang memerintah nak bagi pada kita. Boleh ambil tak? Ambil lah. Tapi bagi orang yang jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, dia tengok balik. Aku ni dalam malah. Nak ke surau, malah. Nak bangun malam, malah. Nak baca Quran, malah. Apa lagi hak malah? Malah belaka kan? Dia selidik-selidik. Aku ni Allah. Malah belaka. Lalah. Fikir-fikir umur pun dah berlalu panjang dah. Lama dah umur berlalu. Dah separuh umur dah kita ni. Dah masuk 60 dah. Subsidi dah tu. Fikir-fikir pergi mari. Nak jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, maka dia kena pegang hukum warak ni tuan-tuan. Dia bersihkan sumber pendapatan makan minum dia. Takut-takut masuk dalam diri dia itu sampai ada dalam bentuk makanan ataupun minuman. Sumber-sumber yang paling kurang ialah sumber syubhat. Yang haram lebih-lebih lagi kena jauhi. Dengan sebab bila mana sumber datang daripada pihak kerajaan, maka macam-macam lah. Cukai yang halal pun ada, cukai daripada sumber haram pun ada. Bercampur gaul. Bila mana bercampur gaul, maka ketika tu bagi orang yang warak, maka dia kena jaga betul-betul. Tinggal daripada perkara tersebut. Biarlah dia lapar sikit pun. Biarlah dia tak dapat pun, banyak lagi sumber-sumber lain. Maknanya hukum ada dua tadi. Siapa nak ambil, ambillah hukum syarak. Siapa tak nak ambil, dia pegang pada bukan sekadar hukum syarak, bahkan dia ambil lagi satu hukum warak. Boleh? Pasal dia nak jaga dalaman. Dia nak jaga dalaman dia. Takut-takut jadi berat nak melangkah ke masjid. Takut-takut jadi berat lidah tu nak baca Quran. Takut-takut jadi berat nak tolong orang. Takut-takut jadi berat nak terlibat dengan perjuangan Islam. Pasal benda tu sumber-sumber yang syubhat yang menjadi makan minum kita. Nampak tak ni? Kena nampak benda-benda gini ni. Kita tengok. Dan kesimpulannya dalam masalah ini, Imam Ghazali punya kesimpulan. Bukan saya simpul ni. Imam Ghazali punya kesimpulan. Kata Imam Ghazali dalam kitab ni, asasnya Imam Ghazali punya ni, walaupun